Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pada pukul 8.20 pagi sebentar tadi, Sultan Nazrin telah pun diserang oleh seorang wanita. Pertanyaan ada tiga sebenarnya. Pertanyaan pertama ialah, dari mana kelibat wanita itu? Macam mana dia boleh terlepas? Itu antara persoalan paling besar dalam kalangan warganet. Tidaklah salah untuk kita mempersoalkannya kerana Sultan Nazrin, Sultan Perak bukan orang biasa-biasa. Sepatutnya perlu perhatian dan juga perlindungan 100%. Yang jadi tanda tanya, bagaimana wanita itu boleh menyelinap dari belakang, tiba-tiba ada di atas pentas, lalu sempat pula memeluk Sultan Nazrin. Ramai orang yang terkejut, menganggap itu satu gimik. Rupa-rupanya bukan gimik. Ramai orang yang melihat kejadian itu macam satu gimik, tapi rupa-rupanya benar-benar berlaku. Jadi orang tertanya-tanya, apa sebab, bagaimana wanita itu boleh lolos? Memanglah kan, kita tidak sangka langsunglah boleh berlaku seperti itu. Yang kedua, menjadi tanda tanya ialah siapa wanita itu. Karena sekarang di media sosial ramai orang yang cuba memainkan spekulasi. Yang paling celaka sekali ialah mereka menggunakan isu kaum. Tapi nampaknya pihak polis sudah pun menyatakan bahawa diharapkan tiada orang yang memutar belit isu ini sehingga menjadi isu perkauman pula. Dan ada tular di media sosial sekarang identiti wanita itu yang telah pun tular. Saudara-saudara sekalian, yang tular di media sosial sekarang ialah, kita tidak akan beritahu siapa nama sebenar wanita itu, alamatnya pun apa. Tetapi kita bagi clue sahajalah. Menurut di media sosial, jawapan ketiga, soalan ketiga yang tular ialah, apa sebab wanita itu berani, nekat, mahu memeluk Sultan Nazrin? Ini soalan yang kita akan ulas sebentar lagi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami Sayang Malaysia". Sebelum itu, izinkan dulu saya untuk berkongsi kepada Anda semua. Ini berita baik untuk Anda semua yang sudah berlama berdoa, bertahun-tahun berdoa untuk masalah kesehatan Anda. Ini mungkin jawapan yang Tuhan berikan kepada Anda semua. Saudara, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan, mendidik, mengajar imun badan kita menjadi bijaksana. Melalui imun badan kita, melalui terapi imun ini, imun badan kita jadi bijaksana, lalu mengenal mana satu lawan, mana satu kawan di dalam tubuh badan kita. Imun badan yang kuat dapat menentukan dan dapat menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dengan itu, kita sembuh daripada penyakit. Cepat dapatkan terapi imun Transfer Factor for Life ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Saudara, kalau kamu sudah lama berdoa untuk masalah kesehatan kamu, mungkin ini jawapan yang Tuhan tunjuk kepada Anda hari ini. Jangan abaikannya, cepat hubungi saya. Saudara-saudara sekalian, menurut sumber yang kita terima, wanita yang menyerang Sultan Perak ini sebenarnya seorang yang ada masalah mental. Beliau dikatakan seorang ada masalah psikiatrik. Dan menurut siasatan yang kita terima ini, sumber yang kita terima ini menyatakan bahawa subjek menganggap Duli Yang Maha Mulia adalah suaminya dengan panggilan Nazri. Nah, memang wanita ini ada sedikit masalah mental lah. Rupa-rupanya dia bukanlah mau menyerang Sultan Nazri, tetapi beliau mahu memeluk Sultan Nazrin kerana menganggap baginda adalah suaminya. Jadi memang wanita ini ada masalah mental lah kan. Sebenarnya dia bukanlah mahu mencederakan, tetapi dia menganggap, melihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak seperti seorang suaminya, adalah suaminya dengan panggilan Nazri. Tapi itulah, agak kesian jugalah wanita ini. Bagaimanapun kita berdoa supaya masalah ini
dapat diselesaikan dengan segera. Dan menurut laporan ini juga, ujian tes urin telah dibuat, rawatan pemeriksaan HPRB juga sudah dibuat, dan menurut maklumat yang kita terima ini, wanita ini seorang yang bekerja di McDonald dan beliau kononnya tinggal di Ipoh juga. Nah, jadi kita berdoalah supaya semuanya ini terjawab, terungkai dengan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pula persoalan yang timbul di pikiran Anda? Ada 3 persoalan utama yang timbul. Pertama, bagaimana dia menyelinap. Kedua, siapa wanita ini? Yang ketiga, apa sebab dia mahu memeluk Sultan Nazrin, Sultan Perak? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, heboh hari ini dalam sambutan Hari Kebangsaan di Perak. Sultan Perak diserang. Yang menjadi kekesalan kita ialah betapa ada orang yang memang kita boleh cakap, entahlah, pemikirannya masuk air mungkin, otak masuk air mungkin, ataupun tak tahulah apa nak boleh cakap lagi. Baru saja berlaku 2-3 saat, sudah main resis, main bangsa. Belum lagi ada kenyataan dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa, sudah ramai pihak yang menggunakan isu resis. Mereka menggunakan isu itu untuk menyerang bangsa yang lain. Ini satu tindakan yang betul-betul tidak, kita betul-betul tak boleh terimalah. Jadi akhirnya hari ini didedahkan di Facebook siapa sebenarnya orang yang bertanggung jawab, atau siapa sebenarnya orang yang telah pun didapati menyerang ataupun mengambil kesempatan menyerang Sultan Perak. Saudara, menurut laporan polis, apa yang berlaku ialah seorang wanita berkelakuan tidak senonoh di pentas utama Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak sempena Hari Kebangsaan. Tarikh kejadian ialah pada 31 hari bulan Ogos 2025 pada pukul 8.20 pagi. Tempat kejadian pentas utama Duli Yang Maha Mulia. Apa yang berlaku terkesan satu orang perempuan Melayu telah menaiki pentas utama dan cuba memeluk Duli Yang Maha Mulia Sultan di pentas utama ketika lagu Negeri Perak sedang dikumandangkan. Subjek telah menaiki pentas melalui tepi sisi sebelah kanan dan hanya sempat berada di atas pentas sebelum berjaya ditahan. Butiran subjek menunjukkan beliau seorang bekerja McD Jelapang. Alamatnya juga dinyatakan, dan wanita ini adalah seorang wanita bukan berbangsa Cina, bukan juga India, tetapi inilah yang paling kita marah. Ada ramai orang yang menggunakan isu bangsa. Kita tak sukalah orang-orang macam ni. Menariknya ialah hasil temu bual daripada subjek menyatakan bahawa subjek menganggap Duli Yang Maha Mulia adalah suaminya dengan panggilan Nazri. Subjek juga mempunyai 2 rekod JBS yang mana subjek juga terkesan mempunyai kad rawatan pakar neurologi HPRB masalah saraf otak. Apa yang dibuat tindakan kini ialah untuk tes urin, pemeriksaan rawatan pemeriksaan dikeluarkan oleh KPD Ipoh. Saudara, paling menjijikkan apabila terdapat manusia yang bodoh mengatakan perempuan yang berbangsa Cina kononnya menyerang, tetapi sebenarnya memalukan apabila tindakan itu sengaja untuk bertindak resis. Kita tidak pedulilah siapa serang siapa, tapi jangan gunakan isu kaum. Jangan gunakan isu kaum. Siapapun harus kita jaga. Perbuatan begini memang betul-betul menyebabkan ramai orang marah. Ini sengaja dibuat tanpa soal selidik untuk menuding jari terhadap kaum lain. Ini hanya akan boleh mencetuskan perbalahan. Disebabkan oleh tindakan bodoh seperti orang-orang yang tidak mahu memperdulikan lagi keamanan negara.
Tiada lagi siasat, terus tuding kepada bangsa lain. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Tapi sebelum itu saya kongsikan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor Folate, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan kuat, kita kena penyakit dan tak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi dengan imun badan kita yang kuat, dengan imun badan kita yang menjadi bijaksana, ia akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat, dan seimbang. Apabila imun badan kita kuat dan seimbang, kita sembuh daripada penyakit karena imun badan kita bertindak menghapuskan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan halal. Cepat dapatkannya sekarang. Ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara, nasihat kita kepada semua rakyat Malaysia, jangan cepat menuding jari. Jangan cepat meludah ke langit. Nanti takut kena di muka sendiri. Tak habis-habis manusia-manusia yang tak sayang Malaysia ini bersifat resis, sudahlah resis, bodoh lagi. Macam itulah. Mereka tak tanya pula, macam mana perempuan itu boleh lolos dengan pegawai keselamatan. Ini yang patut kita cakap, bukannya bangsa. Ini yang membimbangkan. Kita berdoa selepas ini, tiada lagi kes yang berlaku selepas ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. Akhirnya, identiti penyerang Sultan Perak diketahui. Kita jumpa lagi. Bye-bye.